Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Nur Farhana Najwa daripada IPGM Campus Kota Baru. Saya Adlina Badisha dari IPG Campus Perlis. Saya Ain Safia juga daripada IPG Campus Kota Baru. Tujuan kami hari ini ingin membuat pendalam kurikulum iaitu Encik. Saya Encik boleh perkenalkan. Okey, saya Muhammad Afirus bin Madham, PKKO SK Kebanggaan Ketiga. Saya di sekolah ni dah hampir 5 tahun. Ini tahun kelima lah untuk saya di sekolah ni. Okey, untuk pengetahuan awak semua, sekolah ni ada seramai 1,702 orang murid. Dan murid tahap 2, kita fokuskan pada murid tahap 2 lah, sebab murid tahap 2 ada 748 orang lebih kurang. Maknanya antara orang kata golongan pelibatan murid dan PJSK paling ramai lah untuk negeri Kelantan. Sebabnya sekolah ni paling ramai SK Kebanggaan Ketiga. Maknanya pelibatan murid untuk tahap 2 dalam aktiviti kurikulum paling ramai lah, 700 lebih untuk tahap 2. Maknanya satu tahun tu buat 200 lebih. Okey, untuk pencapaian murid lah, kata-kata ini memandangkan penyertaan ku merupakan sebahagian daripada soalan tu. Tengok. Tanya dulu kan? Awak tanya dulu. Okey. Untuk soalan pertama lah, boleh tak cikgu terangkan peranan dan tanggungjawab utama secara ringkas sebagai PKKO di sekolah? Okey, paling peranan paling utama sekali adalah perancangan awal lah. Kalau awak tahu perancangan awal sekali untuk menentukan pelibatan cikgu untuk dalam setiap komponen tu, contohnya dalam kelab satuan, dalam unit uniform dan juga sukan dan permainan. Sebab kita di sini ada lebih kurang 17 kalau unit uniform ada 5. Kalau uniform ada pengangkat, Pada Puteri, KRS, PBSM, satu lagi Puteri Islam 5 utama. Maknanya kita ada 5 pecah 5. Kalau unit uniform tu maknanya lebih kurang ada 100 lebih. Setiap unit tu lebih kurang ada 100 lebih. Maknanya kita bagi sama rata lah tu. Maknanya setiap, contohnya kalau murid tahun 4 untuk permulaan dia tu, maknanya kita akan bagi sama rata. Diorang pilih sendiri ataupun? Kita pilih, kita takkan. Maknanya dia, contoh murid kita, dia boleh pilih 3, tapi akhirnya cikgu akan menentukan mana. Dia boleh pilih 3, tapi kita akan menentukan sebab kita nak sama rata dalam unit uniform. 5 tu lebih kurang sama rata. Cuma di sekolah ni, unit uniform bagi pengangkat semua kita ambil lelaki. Alasannya sebabnya PPT dengan PPIM dah dua-dua perempuan kan. Kalau kita ambil juga perempuan, jadi tak balance untuk scene. Sebabnya kita ada unit uniform tu dah ada 2 untuk perempuan sahaja kan. Maknanya kita pengangkat kita bagi lelaki semua. Semua yang campurnya KRS dengan PBSN, lepas tu campur lelaki perempuan. Macam tu. Kalau unit kelab satuan pun kita ada banyak unit, kita ada 16 unit. Banyak, sebabnya nak kecilkan dia punya tu. Macam tu. Yang sukan juga, sukan utama lah. Sukan utama setiap ada semua lah, macam sekolah sepak, bola jaring, bola baling, ada bola tampar. Kita ada sekolah yang tak ada hoki. Kita ada sepak takraw gitu. Macam tu lah paling utama. Yang elit pula kita ada, sekolah ni ada elit kan, sukan elit je lah. Memanah, renang. Kau tak ada sini, ada sini ada sports, ada sekolah utama elit juga. Tenis ada, tenis ada. Tapi kebanyakan benda tu macam tenis semua tu biasanya di luar lah, dia berlatih sendiri dengan kelab masing-masing macam tu. Tapi pergi pertandingan ada sekolah? Pergi memang ke semua aktiviti tu memang bawah sekolah. Walaupun dia berlatih di luar, apabila melibat pertandingan, kita sekolah akan uruskan macam tu.
Seterusnya, jadi memandangkan penyertaan kurikulum merupakan sebahagian daripada kurikulum kebangsaan dan diwajibkan bawah Akta Pendidikan tahun 1996, apakah cabaran utama yang dihadapi oleh pihak sekolah sendiri dalam memastikan penglibatan murid ini bukan sahaja dari aspek kehadiran tapi juga penyertaan diorang ni bermakna dalam aktiviti kurikulum serta macam mana isu ini mempengaruhi pembangunan sosial dan kemenjadian murid tersebut. Sekolah kan sebab murid kan ramai. Kita pertama sekali tekankan ialah pelibatan murid dalam aktiviti. Macam mana kita nak libatkan murid ni, contohnya tujuan ke lebih ni untuk libatkan semua aktiviti untuk memastikan PJSK dia untuk dapat yang terbaik. A lah contoh kan, A kan. Macam mana? Contoh kalau sebelum ni kita buat satu jaringan dengan pihak luar. Contohnya sekolah ni kita bagi tahu 2 tahun lepas kita buat dengan Kementerian Pendidikan buat pidato 3 minit. Pidato 3 minit dia adalah dalam kelab satuan dan dia melibatkan semua. Masa itu Menteri Pendidikan sendiri datang ke sekolah kita. Perdana Sidik datang ke sekolah kita, buat di sini, buat secara langsung. Apabila kita buat aktiviti itu, dia melibatkan semua murid tahap 2. Secara automatik, murid tahap 2 itu akan dapat CJ kebangsaan untuk kelab persatuan. Setiap tahun kita akan buat jaringan macam tu. Contoh setiap tahun ni, kita buat jaringan dengan Kementerian Penerangan untuk kelab persatuan. Contohnya macam ni, kita buat contoh saya bagi tunjuklah biar nampak. Ni satu aktiviti yang melibatkan dengan terlaman dengan Kementerian Penerangan. Ini CJ, semua murid akan dapat. Semua murid dapat CJ kebangsaan, penyertaan. Secara automatik dia akan meningkatkan CJ PJSK dia. Secara automatik ni semua dapat peringkat kebangsaan. Macam ni. Maknanya semua murid akan terlibat. Mana tak ada yang tercicir. Maknanya sebab itu sekolah ni dia grade purata sekolah dia 1.13. Bayangkan sekolah ni dah ramai tapi murid boleh mencapai maknanya grade A. Maknanya tak ramai, ada belas orang macam tu grade B paling rendah. Maknanya kita buat penyertaan macam ni. Kita buat gabung jalinan dengan pihak luar. Apabila dapat CJ, maknanya semua murid tu dapat CJ, sekolah CJ kebangsaan. Maknanya salah satu, maknanya dalam kelab satuan dia dah mencapai objektif lah dia untuk dapat A. Walaupun penyertaan untuk meramaikan, bahkan markah dia dah tinggi macam ni. Secara menyeluruh, memang menyeluruh maknanya. Jarang sekolah buat benda macam ni. Tak, sebab itu PJSK dia, sekolah lain kadang-kadang dia bukan kata jadi rendah lah. Sebab tak melibatkan semua macam tu kan. Kalau setakat melibatkan sekolah sahaja, CJ dekat sekolah bukan semua kan. Sebab ramai. Contoh dia nak mewakili daerah pun bukan semua boleh wakili daerah. Bukan 700 orang tu boleh wakili daerah kan. Kan contoh macam tu lah. Okay. Kalau tadi sasiah murid kan. Kan dalam aktiviti yang kita jalankan tu, kita pun dah motivate pada murid kan. Dan apabila murid masuk dalam satu pertandingan apa-apa, kita dah secara automatik dia membaiki sasiah dia sebenarnya. Jati diri dia dah orang kata dah berubah dah. Dia dengar arahan dari guru dah. Benda ni kena buat macam ni, waktu dia masuk pertandingan. Secara automatiknya dia ke arah kebaikan. Maknanya sasiah dia pun dah bertukar sebenarnya. Disiplin dia pun dah bertukar. Tak, cara dia berfikir dah bertukar, masa dia bertukar, masa ni untuk latihan dan sebagainya. Di situ pun penerapan masa murid masuk dalam satu aktiviti tu, sasiah disiplin dia secara automatik akan berubah. Kan? Benda tu kena ada disiplin. Dan ada disiplin tu ada sasiah dia secara automatik akan berubah. Kan? Kalau disiplin tak berubah, macam mana nak menyertai satu pertandingan, tak ikut masa dan sebagainya kan, tak ikut arahan guru, masa cikgu nak macam ni dan sebagainya. Itu pun secara automatik penerapan sasiah tu dah ada dalam tu, disiplin pun dah ada dalam tu. Apabila satu-satu acara itu untuk yang mewakili peringkat daerah atau negeri. Tapi kalau kita kan melibat sukan tahunan contohnya, semua tu melibatkan semua murid juga, walaupun dia peringkat sekolah, tapi kena mendengar arahan dari cikgu dan sebagainya. Secara automatik penerapan orang kata sifat kepimpinan kemahiran tu semua ada. Kan ada satu aktiviti sosial dia percakapan dalam grup, dalam kumpulan masa. Contohnya tu yang melibatkan contoh satu permainan
tarik tali kata kan, memerlukan apa orang kata kerjasama tak, disiplin tak, sasiah dan sebagainya. Ada tu lah contoh. Contoh. Tak salah lagi. Jadi apa selain daripada program jaringan, apa pencapaian tertinggi dalam bidang Okey, paling tinggi pencapaian tertinggi kita dalam pertandingan contohnya sebab ni macam karate ni memang boleh biasa masuk dalam sakit, karate, silat dan sebagainya. Kalau pencapaian tinggi kita Legoland. Bawa penilaian Cikgu Faiz. Cikgu Faiz tu dia peringkat antarabangsa tu. Peringkat antarabangsa penceritaan di Legoland tu kita bila hantar top 3 lah. Maknanya tahun lepas kita naik Johan peringkat antarabangsa tu. Jadi antarabangsa 2 tahun berturut kita nombor 2. Tak pernah naik Johan lah sebenarnya. Itu antara pencapaian tertinggi lah. Sebab contoh yang terbaru kalau peringkat negeri bahas tahun ni kita nombor 3 peringkat negeri yang terbaru, dan ada seorang murid mewakili negeri Kelantan untuk memanah, seorang murid mewakili negeri, satu lagi renang juga mewakili negeri. Okey, itulah antara peringkat tertinggi lah. Lepas tu murid kita juga ni MIMAS, matematik kan. Sekolah kangaroo tu semua sekolah ni ramai terlibat. Kita penyertaan ramai, tahap 2 saja 180 orang. Itu ramai lah maknanya. Ada yang mewakili sampai ke luar negara. Ya, sebab dia kan biasanya dipilih 10 terbaik antara kan, dia akan ke luar negara untuk pertandingan kan. Ada, kita tahu ada punya tu wakil seorang murid kita tahun lepas, seorang tahun ni ada 3 orang. Kan, tapi dengan parent dia sendiri lah nak pergi. Lebih kurang macam tu lah. Yang aktiviti yang pencapaian tertinggi lah kalau daerah tu banyak lah kan. Peringkat daerah tu banyak. Cikgu terangkan tak macam mana pelaksanaan satu murid satu sukan kat sekolah ni? Satu murid satu sukan. Contohnya kita buat pertandingan kelas paling mudah. Pertandingan kelas kita buat satu minggu contohnya. Tapi kita buat belum dilaksanakan lagi lah, biasa kita buat bulan 9. Kita buat aktiviti tu melibatkan pertandingan kelas. Murid semua terlibat lah. Contohnya kita buat pertandingan bola sepak, bola baling, bola jaring, terlibat. Daripada tak 1 sampai tahun 6 semua terlibat. Macam tu. Ini ada pertandingan tu sebab secara legal kita akan buat dalam masa 1 minggu lah. Mana secara automatik semua murid terlibat. Di situ kita terapkan satu murid itu kan dilibatkan semua. Tapi melibatkan sukan besar, bola baling, bola jaring, bola sepak. Macam tu. 100% semua terlibat. Termasuk peran sekali dengan PPKI. Terlibat sekali PPKI. PPKI sekali. Boleh sekali. Kalau PPKI ni Dia buat grup dia lah. Dia ada tak kita dengan grup dia lah. penyertaan kurikulum pun dia sama dia pula. macam PPKI dia dengan dia, tapi masa pelaksanaan sama dengan perdana. Pada hari yang sama lah macam tu. Sejauh manakah elemen pendidikan civic dan kebat yang digariskan oleh KPM ni dia berjaya diintegrasikan dalam aktiviti kurikulum sekolah, dan apakah cabaran utama dalam memastikan elemen tersebut memberi impak kepada pembentukan sasiah dan kemahiran murid itu sendiri? Pelaksanaan civic PKIBM kan, kebat tu kan dasarnya kan sebelum aktiviti dia ada 5 minit tu dia ada diterapkan benda tu. 5 minit tu contohnya civic, mana kita cikgu masa buat aktiviti, sebelum aktiviti 5 minit dia akan terangkan benda tu. Apabila dilaksanakan 5 minit pertama diterapkan semasa aktiviti, dan buat aktiviti terangkan dulu macam tu. Tapi walaupun masa kan sedikit je kan, kita diterapkan dalam masa lebih kurang 5 minit, tak pas 10 minit pun. Dan penerangan tu diterangkan pada murid dan dilaksanakan di dalam aktiviti, diterapkan dalam aktiviti tu. Okey, contohnya lah apa civic, kesan civic contohnya apa civic, kesan civic macam mana dia sama apa lebih kurang lah saya ingat betul.
PKPM Melayu lah. Masyarakat. Ya masyarakat lah. Gotong royong. Contoh kalau aktiviti civic gotong royong contohnya kan, sebelum buat aktiviti contohnya uniform pengangkat ataupun PBSN, okey kita hari ni kita bersih kawasan sekolah 5 minit masa kan, penerapan walaupun sekejap dah kita terapkan kat situ lah. Masa 5 minit 10 minit macam tu lah. PKPM pun sama juga kan. Kemahiran berfikir aras tinggi tu diterapkan semasa menjalankan aktiviti lah. Nanti tu dia bagi coba bagi soalan ke satu soalan, dua soalan macam tu untuk murid buat kan. Macam tu lah lebih kurang. Walaupun tak sepenuhnya tapi dilaksanakan juga. Macam tu. Okay, seterusnya sejauh manakah kolaborasi antara sekolah, PIBG, komuniti dan agensi luar membantu meningkatkan keberkesanan pelaksanaan co-curricular itu sendiri, dan apakah cabaran untuk meningkatkannya? Macam saya bagi tahu lah, sebab kita memerlukan jaringan dengan pihak luar. Terdekat di sini lah USM lah. USM sebabnya ramai murid sekolah golongan 3 ni ibu bapanya daripada USM. Kerana kita buat jaringan dengan pihak USM, contohnya buat aktiviti. Contohlah satu aktiviti jaringan itulah melibatkan kesihatan. Paling mudah kesihatan macamnya contohnya kita kena budak-budak USM datang sini buat aktiviti kecergasan. Dia boleh buat kecergasan pun boleh, buat sedara obik pun boleh, kita panggil dia. Itu jaringan di USM contohnya macam tu lah. Jaringan lagi contohnya macam Jabatan Penerangan tadi kan, macam tu lah contohnya. Tapi setiap tahun kena ada jaringan. Sebab apa? Kita nak melibatkan semua murid. Kalau kita tak ada jaringan pihak luar, penyertaan murid tak sepenuhnya lah. Kalau jaringan pihak luar dengan jabatan kerajaan lain, benda tu kan jadi melibatkan semua boleh terlibat, dan CJ pun kadang peringkat negeri pun boleh, peringkat kebangsaan pun boleh macam tu. Itulah sebab kita nak menyeluruh. Kalau tak menyeluruh dalam PJSK murid dia jadi rendah, dan pelibatan jadi rendah, tak melibatkan semua. Sebab penyertaan dan pertandingan bukan semua terlibat kan. Peringkat daerah contohnya, kalau bola sepak orang je sebab 12 orang je, bukan boleh hantar semua. 12 orang tu je yang dapat ya. Lain macam mana? Kita nak pastikan semua itu dapat CJ kan. Tak kira dalam kelab satuan ke, dalam uniform ke. Okey, kalau contoh kalau uniform, kalau macam mana kita nak libatkan semua murid yang terlibat, sekolah tu dapat peringkat daerah. Kita buat anjuran aktiviti ke di sekolah, perkemahan peringkat sekolah. Panggil sekolah lain gabung, sekolah dah dapat CJ daerah untuk murid, dan kolaborasi dengan sekolah lain untuk dapat CJ daerah sekurang-kurang murid dalam uniform masing-masing. Contoh macam tu lah. Sebab PJSK pun memainkan peranan sebab dia untuk naik sekolah menengah. Betul-betul. Sebabnya fokus saya, sebab saya mula-mula datang ke sini memang PJSK saya tengok. Sebab tu KPI saya tak cukup kan. Dan sebab mula-mula saya datang sini, dia punya grade perata sekolah kat sini 2.8. Dalam 5 tahun ni saya akan jadi 1.13 dan lepas. Grade perata sekolah 2.8 sama sekarang 1.13. Cuma tahun ni target 1. Grade perata sekolah 1 maknanya murid semua dapat A. Tapi kita ada evidence lah. Benda tu kita ada, itu simpan sisi murid tu. Murid dapat tu contoh. Macam nak bezakan murid yang betul-betul aktif macam pergi mewakili kat luar dengan murid yang join sahaja program. Kalau semua dapat kita macam ni, kita kan simpan dia punya data tu kan. Kita tahu murid mana yang terbaik. Data tu, bila berpandu ke data tu, murid yang pergi bertani tu masuk dalam data kan. Kita tahu lah, situ kita dapat target yang mana murid yang pencapaian tertinggi, mana pencapaian setakat penyertaan sahaja, untuk meramaikan saja kita dapat tahu kat situ. Sebab data tu kita simpan. Pada masa nak key in data PJSK, kita boleh keluarkan data tu. Lepas tu untuk memastikan tak ada masalah dengan ibu bapa, murid tu akan hantar CJ penyertaan dia sepanjang tahun.
kepada guru kelas. Macam kita orang ni tak adalah masalah dengan ibu apa kenapa anak saya dapat rendah semua ni, kita menggunakan CJ dia kan. Dan berdasarkan data yang kita ada macam kedua lah, murid dia hantar CJ untuk pengisian dan kita berdasarkan data kita. Maknanya kalau ada masalah ke dengan ibu bapa dia petikan kenapa anak dia dapat makan rendah dan sebagainya, kita berdasarkan data itulah, data pada evidence murid dan evidence kita sendiri macam tu dua. Okey. Itu saja yang kami. Terima kasih Cik sebab sudi meluangkan masa. Terima kasih jugalah sebab kena datang ke SK Kebakaran 3 ni. Sebab orang kata yalah, dia antara sekolah yang yang paling ramai murid di SK di Kelantan ni, dia adalah paling ramai. Lepas tu di satu sesi, kebanyakan kalau 1,700 itu 2 sesi dah. Ini satu sesi sahaja, bayangkan. Satu sesi. Kalau sekolah lain, kalau sekolah kat luar mesti 2 sesi dah. Bayangkan nak menguruskan murid dalam satu sesi kan. Dah satu kelebihan pada awak lah, awak tengok macam mana sekolah dan sebagainya, murid yang ramai, pengurusan dan sebagainya, awak tengok ada belajar. Mungkin satu hari awak kan pergi sekolah macam ni juga, sekolah besar ramai murid, kita tahu kan. SKM. Ada sekolah besar, sekolah kurang murid, sekolah sederhana dan sebagainya, awak tahu lah. Awak akan lalui benda tu sama dengan saya juga. Semua cabaran akan datang berbeza, tak sama macam dulu. Sekarang cabaran makin besar, makin besar. Maknanya awak pun kena bersedia. Macam tu lah. Okay, terima kasih banyak lah. Dan thank you diri saya. Terima kasih.